Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ya, adik-adik lah kan. Panggil Kak Aida je lah. Macam risau pula panggil cikgu. Okay, cik, terbiasa. Okey, nama penuh Aidatul Fatinah binti Salim. Lebih mesra dipanggil Aida lah. Kalau yang lebih muda panggil Kak Aida. Uh, mendapat kelulusan pendidikan tu paling tinggi ijazah sarjana muda pendidikan khas masalah pendengaran di IPG Kampus Ilmu Khas. Memang pendidikan khas lah. Tapi bila berposting, saya dapat posting ke sekolah pendidikan khas masalah pembelajaran di Sipitang, Sabah. SK Pekan Sipitang, Sabah. Di bawah program bawah program integrasi, terpanggil PPKI untuk masalah pembelajaran. Saya posting pada tahun 2019, Januari 2019 dan memang saya belum sampai 10 tahun lah berkhidmat. Macam tu. Jadi apa lagi? Di sekolah saya mengajar subjek, kalau yang teras saya ajar bahasa Inggeris saja, dan yang lain tu kira subjek yang uh, wajib lah. Contoh kalau pembelajaran ni ajar pengurusan diri, uh, pendidikan jasmani dan kesihatan, dan juga TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Soalan yang pertama tu pengalaman lah kan. Memang kalau kita mula posting di sekolah, memang pihak KPM dia akan bagi kita satu program PPGB, tak ingatlah nama penuh tu. So awal-awal tu memang kita akan ditugaskan untuk assign kita untuk minta GB ataupun pentadbir lah. Beri kita seorang mentor di sekolah dan yang akan guide kita di sekolah. Jadi kalau Kak Aida sendiri masa mula-mula posting tu, Kak Aida yang tahu kan program tersebut, so Kak Aida yang request lah pada GB, minta GB bagi, dan GB pun pas kepada penolong kanan pendidikan khas. So penolong kanan pendidikan khas masa tu dia bagi seorang guru yang dah kira 10 tahun dah lah mengajar di sekolah tu. Dan dialah yang jadi mentor Kak Aida. Nama cikgu tu Cikgu Nur Azlinda Muhammad. Dia memang dah masa Kak Aida posting tu dia dah 8 tahun, dia dah 8 tahun. Dia dah 8 tahun posting di sekolah tu, dan itu ialah posting yang sekolah pertama dia. So dalam proses sebenarnya program PPGB tu uh, mengambil masa setahun. Mengambil masa setahun sebab dia adalah yang kita perlu buat. Macam ada dokumen yang kita perlu isi. So macam contoh sejarah sekolah, lagu sekolah, dan macam-macam lagi lah organisasi sekolah. So bila kita diberi seorang mentor, dia memudahkan kita untuk mencari tempat dirujuk. Ataupun kalau dia tak tahu, contoh macam Kak Ida tanya masa tu tentang organisasi sekolah, dan kan itu adalah tahun baru, tahun Januari, dia macam di sekolah setiap tahun dia akan mungkin ada perubahan. Sama ada perubahan besar atau perubahan kecil-kecil lah dalam organisasi sekolah. So Kak Ida rujuk pada mentor tu, Cikgu Linda tu. So Cikgu Linda yang beritahu Kak Ida di mana nak cari. Dia bukan suap tau. Dia macam dia just guide je. Dia macam kalau Kak Ida tanya, Cikgu Linda, di mana saya nak cari organisasi ni, takwim sekolah. So dia kata, okay, Aida perlu jumpa dengan PK1, PKHEM, macam itulah. So senanglah bila ada mentor ni, bila ada mentor untuk kita rujuk. Dan kedua, pengalaman dalam mentoring and coaching antara guru dan guru ni, yang baiknya terutamanya kepada yang baru posting ni. Macam contoh kes Kak Ida ni kan, Kak Ida waktu belajar, Kak Ida dilatih untuk jadi guru pendidikan khas masalah pendengaran. So Kak Ida dah familiar dengan KSSRPK ataupun kurikulum pendidikan khas masalah pendengaran. Tapi bila posting ke masalah pembelajaran, dia sesuatu yang baru, sangat baru. So Kak Ida macam, apa ni? Ni subjek pengurusan diri ni nak ajar apa? Buku teks ni macam mana nak guna? Macam itulah, sebab kita tak familiar. Mungkin sekadar tahu waktu belajar tu just untuk pengetahuan asas. Tapi untuk kita ajar dan apply masa mengajar tu,
langsung tak tahu, zero. So macam dengan dapat jumpa murid-murid autism, yang masa tu ada murid tahun 1 tu yang kuat menggigit lah apalah kan. So macam dia tak terkejut sangatlah tengok murid OKU tu, tapi kita tak tahu macam mana nak ajar mereka. So dengan ada mentor ni, senang untuk Kak Ida rujuk, dan kalau dia tak tahu dia kata, "Okey, Kak Linda," dia bahasakan diri dia Kak Linda lah sebab dia lebih senior kan. Kata, "Kak Linda tak pernah ajar tahun 1, tapi Aida boleh rujuk cikgu ni." Dia macam so itu kebaikannya lah bila kita ada mentor. Dari segi pedagogi, so Kak Aida tanya macam tu. Dan kedua itu, untuk satu sebab kita nak kenal sekolah perlu ada mentor juga, kedua pedagogi, ketiga kita nak macam rasa sense of belonging. Bila kita ada mentor, kita tidak rasa keseorangan di sekolah tu. Kita bukan mungkin ada yang akan posting di sekolah, mungkin ada orang yang akan berada di sekolah yang dia dah familiar, mungkin waktu dia praktikum, waktu dia intern, ataupun itu sekolah rendah dia sendiri, yang mana guru-guru yang mengajar di sekolah tu adalah guru-guru dia sendiri masa dia belajarlah di sekolah tu. Tapi Kak Aida dan kebanyakannya, bukan Kak Aida seorang lah, kebanyakannya memang tak dapatlah sekolah yang familiar, memang akan dapat sekolah yang asing, yang entah siapa-siapa ada dalam sekolah tu kan. So bila ada mentor, mentor tu jadi our first friends, di sekolah tu. Kita punya kenalan yang pertama, kita punya, kawan yang pertamalah di sekolah tu. So kita tak akan rasa macam, sedihnya aku tiada kawan di sekolah ni. So kita ada mentor, dengan mentor tu lah tempat kita rujuk, kita mengadu, macam tu. So, tempat Kak Ida tanya juga kalau itu dari segi perkhidmatan lah, dari segi macam peribadi, Kak Ida boleh tanya dengan mentor tu, tentang culture sekolah, culture kawasan, di mana nak cari rumah sewa. So memang mentoring and coaching dia memang meluas lah bila waktu kita belajar. Sebab kita tak fokus semata-mata pada pekerjaan, kerjaya, tapi kita fokus juga kepada, membina kehidupan baru kita, pada bila kita mula bekerja. Dan kalau mentoring dengan murid, cikgu dan murid, mungkin pada tahap 2 lah sebab Kak Ida ajar, pendidikan khas. Kalau tahap 1 dia lebih kepada kawalan murid dan juga ni lah kelas biasa. Tapi kalau tahap 2 coaching tu, contoh macam sekarang PAK 21. So Kak Ida banyak, bimbing dan latih murid-murid tahun 6 untuk mengenali, I-Think, cara berfikir secara aras tinggi, tanpa mereka sedarlah sebenarnya sebab mereka untuk sekolah rendah kan, lagi-lagi sekolah rendah, lepas tu pendidikan khas lagi. Tak adalah ajar mereka secara formal, "Okey, hari ni kita akan belajar," contoh, "hari ni kita akan belajar fikiran aras mencipta." Tak ada. Just kita create, permainan ataupun soal jawab. Macam itulah cara coaching antara guru dan murid. Dia tanpa mereka sedar, tapi sebenarnya diorang sebenarnya telah direkrut pula. Kita dah latih mereka untuk menjadi, murid yang abad ke-21 lah. Senang cerita macam itulah. Itu je lah. Menjawab ke Nadira? Pendapat Kak Ida memang baguslah, program coaching and mentoring ni. Sebab, ini bagi pendapat Kak Ida lah, tanpa dibimbing, kita ni, susah untuk melangkah ke depan. Lagi-lagi kalau yang barulah. Dan kalau ilmu tu tanpa guru, kita mudah untuk salah faham, kita mudah untuk sesat. Dan untuk patah balik pun kita susah untuk cari di mana jalan yang betul. Kalau kita tidak dibimbing oleh seseorang, bergurulah. Hatta kalau kita baca buku pun, tak semestinya kita faham buku tu, kita faham ilmu yang ditulis di buku tu adalah kefahaman yang betul. Kita perlu berguru juga. So, kalau perbezaan kaedah sebelum dibimbing, memang macam, okey, kaedah terus terang, kaedah ni memang proaktif. So, kaedah memang kalau tak ada tempat nak bertanya, nak dirujuk, so macam lost tau. Kita akan kaedah akan stres. So, macam mana nak buat ni? Macam mana? Macam, tentang pedagogi lah tadi contoh kan. Sebenarnya pada awalnya kaedah tak rujuk pun dengan mentor tu. Tapi,
contoh buat RPH, contoh nak handle murid waktu murid tantrum. So kaedah macam mana aku nak buat ni? Macam mana nak ajar ni? Kaedah diam, senyap. Lama-lama dia jadi macam satu tekanan dan beban tau. Dia macam seolah-olah ada satu daya yang menekan di otak ni. So tak boleh. Memang tak boleh tanpa dibimbing, tanpa mentoring, tanpa coaching. So kaedah cari someone dan alhamdulillah memang dah di-assign awal-awal ada mentor. So kaedah rujuk mentor. Dan benda yang sulit tadi tu, yang seorang-seorang pendam tu jadi mudah. Itu selepas menjalani coaching and mentoring. Memang bagi kaedah memang perlulah. Kalaupun orang tu kata dia rasa dia tak perlu, tapi sebenarnya dia perlukan mentoring and coaching ni. Itulah pendapat kaedah. So, aktiviti mentoring and coaching ni, sebenarnya kalau di dalam sekolah pun, kita ada PLC. PLC, Professional Learning Corporation. Di situ sebenarnya berlaku program mentoring and coaching. Tapi pihak KPM siapa yang sediakan, kaedah pun tak ingatlah siapa. Tapi PLC ni, dia taklah nampak sangat mentoring and coaching. Tapi asasnya begitu. Sebab dalam PLC ni, guru-guru akan bertukar-tukar menjadi mentor lah. Contoh, learning work, di dalam aktiviti PLC tu dia ada learning work. Learning work tu, cikgu ni, guru-guru ni, dia belajar daripada guru lain melalui observation. Dia melalui pemerhatian guru-guru tu, dia tengok, tapi sebenarnya dah dirancang lah. Macam contoh ikut panitia lebih senang, panitia bahasa Melayu. Contoh guru-guru baru ni dia tak tahu macam mana nak ajar tahun 5 penulisan. So mereka akan menjalani satu sesi learning walk, berjalan kan. So dia akan tengok guru-guru senior yang dah 10 tahun, 20 tahun mengajar, mereka akan lihat mungkin kalau guru tu bersetuju untuk mereka duduk di dalam kelas, mereka duduk macam pensyarah tengok kita mengajar, macam tu kan. So tapi ini bukan untuk menilai cikgu tu, tapi untuk belajar dengan cikgu tu macam mana nak mengajar, contoh mengajar penulisan di bahasa Melayu tahun 5. So mereka akan lihat. So habis sesi tersebut ada perbincangan di antara guru dan guru baru tu lah. So guru baru tu akan tanya macam mana, macam ni. Dan sebenarnya walaupun guru senior tu adalah mentor, selalunya guru-guru senior ni dia akan humble. Dia akan tanya juga, kalau kamu tengok macam apa yang perlu saya perbaiki. So kita budaya tu mentor and coaching tu dia bukan sehala lah. Dia dua hala. Dan selain tu teacher discussion. Teacher discussion tu mereka akan tengok contoh sekarang pentaksiran kepada PBD, pentaksiran berasaskan bilik darjah kan. So mereka akan kumpul keputusan pentaksiran tu, mereka akan bincang berapa orang yang dapat band 6, berapa orang dapat band sederhana dan berapa orang dapat band 3 dan ke bawah. So mereka akan bincang macam mana nak bantu 3 dan ke bawah ni. So guru-guru yang berpengalaman akan okey macam ni, mereka akan kutip di situlah mentoring and coaching. Macam tak semestinya guru yang berpengalaman, guru baru ni pun yang keluaran freshie kata orang kan, yang dari universiti, dari IPG ni kan, mereka akan keluarkan pemikiran-pemikiran kritis dan kreatif ni. Sebab kita, generasi kita antara yang lebih dekat lah dengan generasi sekarang kan. So, mereka akan memahami, oh cikgu, saya rasa kita perlu buat contoh Kahoot untuk penutupan. Macam tu. So, guru-guru yang senior yang dah 30 tahun, 20 tahun mengajar ni, mereka tak familiar dengan benda-benda e-learning ni. So, di situ kita nampak yang guru baru pun boleh jadi mentor kepada guru lama. Sebab mereka ada nilai yang dia boleh sampaikan kepada guru lama tu dan berkongsi di situ. Itu antara aktiviti-aktiviti yang selalulah dibuat dalam mentoring and coaching antara guru dan guru. Kalau boleh search di Google, PLC lah, dipanggil PLC. Dan banyak lagi sebenarnya bacaan buku semua, tapi itu yang selalulah dijalankan. Kalau antara guru dan murid pula, selalu bengkel-bengkel lah. Macam contoh kalau
bukan saja bengkel, kursus-kursus, contoh kursus kepimpinan, kan murid-murid yang baru nak jadi pengawas, pustakawan, mereka tak tahu apa tu leadership, mereka tak tahu why I become pengawas di sekolah, why I'm the chosen one. So guru-guru akan kumpul murid-murid tersebut di dalam satu kursus, satu bengkel, mereka akan dilatih menjadi pemimpin lah, berkenalkan what is the leadership, how to be a leader, a good leader. So apa tanggungjawab kamu bila dah jadi pengawas, bukan sekadar memakai baju lebih gah dari kawan-kawan. So kamu perlu macam ni, kamu perlu macam tu. So mereka akan dilatih kalau guru-guru bermesyuarat, apa yang kamu perlu buat. Bila ada kecemasan, apa yang perlu kamu buat. Itu antara bengkel and kursus lah, kaedah boleh come out kan untuk sesi coaching and mentoring ni antara guru dan murid. Tapi dalam pembelajaran pun sebenarnya memang berlaku, tapi dia macam dalam bentuk yang kita tidak secara tak nampak sangat mentoring and coaching tu lah. So macam discussion antara guru dan murid. Contoh kalau murid tu dah terutamanya tahap 2 lah kan, tahap 2 lebih matang berbanding tahap 1, guru akan trend cara, kan sekarang PAK 21 kita nak murid kita ni lebih berdiri sendiri, independen. Ada leadership yang 5 aspirasi murid tu kan dalam PBB tu. Kita nak murid kita lebih ada adab, intelektual tinggi, berkepimpinan, patriotik, semua tu. So itu semua tu memerlukan training, memerlukan mentoring and coaching ni lah. So macam mana cikgu nak train dalam PDP, PDPC, kita bukan saja cakap, okay, kamu kena jadi pemimpin yang macam ni. Tak. Kita kena perlu buat aktiviti. Contoh, buat pembentangan di hadapan kelas, buat pertandingan public speaking atau pidato di dalam kelas. Itu sebenarnya salah satu training cikgu train murid untuk lebih berkepimpinan, yakin diri. Itulah. Kan di sekolah pun kita dulu pun ada pertandingan bercerita. Pertandingan-pertandingan tu sebenarnya ialah mentoring and coaching. Sebab sebelum pertandingan guru-guru akan, contoh macam kalau kaedah guru kelas, kaedah akan panggil murid. Okey, nak ikut macam contoh kalau pendidikan khas ni dia lebih kepada ni lah, kita nak cungkil dia punya keyakinan dan leadership diri dia tu, kita akan masukkan dia pertandingan yang dia boleh ikut. Contoh pertandingan menyanyi ke, pertandingan menari. So sebelum ikut pertandingan tu, kita akan coach dia dulu. Kita akan train dia dulu. Okay, macam mana? Tengok cikgu. Okay, cikgu pasang lagu, kamu menari. Okay, senyum. Okay, tarik. Macam tu lah kita akan coach, train dia macam tu. So, melalui aktiviti. So, itulah mungkin harapnya dapat membantu Wija lah untuk menjawab soalan tu. Okay, untuk soalan yang pertama tu, perbezaan dia memang banyak lah sebenarnya. Dari segi intelektual, dari segi attitude, memang mereka berbeza. Sebab mereka dah pun, kita panggil pun special kids kan. Special, so that's why dia memerlukan special education. Cikgu pun special treats lah. Layanan cikgu pun berlainan. Tapi tidak semestinya dia berlainan disebabkan mereka memerlukan cara yang berlainan daripada murid yang normal, bukan OKU. Sebab cara mereka nak memahami kita sayang mereka tu, bukan, kita tak boleh sama dengan cara kita tunjukkan kasih sayang kepada yang normal. Contoh yang normal, kalau kita marah, mereka faham. Cikgu ni sayang saya, macam tu. Kalau marah ke kita denda. Tapi kalau murid yang OKU ni, tak semua faham bila kita marah tu kita sayang. Mungkin kita boleh marah tapi bukan dengan sama cara kita marah dengan murid yang normal lah. Dan dari segi kematangan pun mereka ada lambat sedikit. Sebab perkembangan mereka tidak sama dengan perkembangan murid normal. Kalau kita tengok milestone, mereka dari bayi pun memang berbeza. Mungkin kalau murid normal mungkin dah 7 tahun mereka dah boleh membaca ayat dan membina ayat. Tapi kalau murid pendidikan khas, mereka pada umur 12 tahun ataupun paling awal pun 9 tahun barulah boleh menguasai perkara tersebut. Tapi ada juga yang bijak lah. Contoh macam autism yang
juniors tu. Itu pun dari segi intelektual okey, tapi dari segi, ah, tingkah laku masih bayi-bayi. Contoh masih bayi-bayi tu nak dipeluk, ah, kuat merajuk. Sedangkan kalau umur 9 tahun ni kalau bukan OKU, mereka dah merajuk pun dia tak merajuk macam macam baby-baby kata orang. Dia merajuk just diam atau rebel, gitulah. Tapi cara budak OKU ni bukan macam tu. So, nak kata banyak, nak cerita satu-satu tu kita kena buat satu bengkel lain lah kot. Tapi memang banyak beza dan cara mengajar pun memang kena banyak perbezaan. Dia tak contoh kalau satu tajuk tu, paling sekejap pun kita boleh ajar dalam seminggu lah. Sebab mereka mudah lupa dan, mungkin hari ni mereka kata mereka faham, tapi bila kita uji esoknya mereka dah, "Cikgu benda baru." Kak Aida pernah bagi mereka satu lembaran kerja, minggu ni Kak Aida bagi, contoh hari Isnin Kak Aida bagi lagi pada hari Rabu, mereka tak sedar pun itu adalah lembaran kerja yang sama. Sebab mereka dah tak ingat dah, ah, benda tu. Tapi macam itulah cerita dia kalau kalau dalam pembelajaran lah. Tapi sebenarnya mereka dapat je. Bila kita berkomunikasi dengan mereka dalam seharian, mereka boleh je. Faham je. Macam contoh bahasa-bahasa Inggeris kan, Kak dah ajar, "Oh, this is a T-shirt, this is a shirt." Dia boleh tahu. Tapi bila kita keluarkan macam, ah, in paper, macam ujian macam tu, mereka mungkin gelabah lah kot. So, macam tak tahu, dah tak boleh beza dah tengok gambar tu. Tapi in real life, boleh insyaAllah. Certain lah. Ada yang kalau lemah intelektual tu lemah jugalah. Cikgu kena sabar. Dalam sebulan tu barulah boleh pass the topics. Okey, itu perbezaan antara murid, pendidikan khas dengan bukan pendidikan khas. Banyak lagi sebenarnya tapi boleh baca sendirilah di Google. Okey, untuk, apa yang boleh diperbaiki, program coaching and mentoring yang dah disediakan, mungkin kurangkan macam mana? Actually dah bagus. Cuma yalah benda yang dicipta manusia ni takkan pernah sempurna kan. So bagi kaedah dia adalah satu beban bila perlu menyiapkan terlalu banyak dokumen. Sebab, bila kita di sekolah, kita tak duduk rilek. Walaupun kita guru baru, kita tidak rileks tau. Kita bukan macam, okey kerja aku mengajar je. Kerja aku, uh, uh, memahami RPT, memahami RPH tak. Bila kita masuk di sekolah, kita dah jadi guru sebenar, dia, a bundle of commitment tu dah menunggu kita di sekolah. A bundle tau. Dia macam bukan saja mengajar, bukan saja kita antara kita tanggungjawab kita komitmen kita dengan murid, tapi kita punya komitmen dengan sekolah. Contoh kita akan jadi beberapa jawatan kita akan diberi. Contoh jadi setiausaha panitia, setiausaha ini, setiausaha itu. Bendahari ni, mana lagi PIBG, kita ada lagi program-program berterusan yang berkala sepanjang tahun daripada, contoh macam kaedah jadi AJK tanda sekolah. So, benda tu berkala. So, kita kena buat program, kita kena buat keceriaan sekolah, dan macam-macam lagi lah. So, bila tahun pertama kita dah ada dah komitmen tersebut. So, bila program coaching tadi yang kaedah sebut tadi tu, meminta pula banyak lagi dokumen untuk kita sediakan. Mana lagi kita perlu sediakan, file-file panitia yang sedia ada. So dia macam membebankanlah guru. Actually boleh je kita buat, cuma dia akan memakan masa kita di rumah. Contoh mungkin kalau yang bujang, mungkin kalau yang belum berkahwin, yes mereka boleh buat. Tapi terus terang kaedah posting dah kahwin dan dah ada anak. Bila habis sekolah, mula jam 7 kan, jam 7 kaedah mula, mengajar, jam 7 dah masuk mula mengajar, 12.20 habis. So, selepas tu perlu, kita nak berehat, kita akan luangkan masa di rumah bersama keluarga. Tapi bila terlalu banyak kerja, kita terpaksa bawa kerja tu di rumah. Itulah kaedah kata, kalau bujang ataupun mungkin yang tak ada komitmen dengan anak, mungkin mereka boleh buat di rumah. Teruskan, sambung lagi kerja tu di rumah, settlekan di rumah. Tapi untuk orang yang ada komitmen keluarga, benda tu macam mengganggu, masa peribadi guru tu di rumah. So,
Itulah mungkin perlu diringkaskanlah dari segi perfailan tuh, untuk program mentoring and coaching tuh. Itu je lah kot. Itu je lah yang bagi Kak Eda membebankan. Yang lain, eee, dah sangat membantulah untuk guru yang baru. Itu je lah dari Kak Eee, Eda.